Al-Mawardi menyebut ad-dinu ussun wa sultanu harisun. Fama la ussalahu famahdumun wa ma la harisalahu tada'a. Agama itu sebagai asas, sebagai tapak kehidupan. Maknanya orang tak beragama, mereka, kehidupan mereka akan runtuh. Wasultanu harisun, pemerintah itu bertindak sebagai pengawal. Iaitu kerja pemerintah ialah untuk menyelia, mentadbir, mengawal harta benda kerajaan, mengawal rakyat supaya rakyat jadi atau terpelihara atau rakyat keluar daripada kesusahan, keluar daripada kesempitan, keluar daripada kesusahan, penderitaan, kepada keadilan. Maka barang siapa yang tidak ada agama, maka dia akan runtuh. Dan barang yang tidak ada pengawal atau pemerintah yang tidak memelihara rakyatnya akan menjadi sia-sia hidup masyarakat. Jadi, Pakatan Rakyat dalam usaha untuk memenangi hati rakyat dan juga dalam usaha untuk menyatakan perjuangan mereka menegakkan keadilan. Mereka menawarkan beberapa perkara yang boleh menjadi bandingan untuk kita semua, khususnya apabila 2008 Pakatan Rakyat menang. Kita sudah ada dua perbandingan atau boleh dibandingkan antara negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat dan negeri yang diperintah oleh UMNO Barisan Nasional. Dan mengambil semangat demokrasi itulah kita datang berceramah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dengar apa yang negeri Pakatan Rakyat Selangor buat untuk kesejahteraan rakyatnya berbanding dengan apa yang UMNO tawarkan atau telah buat di negeri-negeri UMNO Barisan Nasional, terutamanya Pahang. Dan kita boleh pilih dalam pilihan raya calon dari Pakatan Rakyat dan sebagainya berdasarkan maklumat. Ini namanya demokrasi. Sebab itu kita berceramah saban malam, kerana kita tidak ada media, melainkan antaranya forumnya ialah ceramah inilah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Antara isu yang hangat sekarang ialah tuntutan mahasiswa untuk dihapuskan pinjaman PTPTN, atau dengan kata lain, pinjaman pelajaran itu dimansuhkan dan pendidikan diberi percuma. Maka isu ini sebenarnya menyangkut seluruh masyarakat. Orang kampung, orang bandar, orang kaya, orang miskin. Kenapa saya kata begitu? Hampir 80%
ibu bapa di Malaysia ini menghantar atau ada anaknya belajar di universiti. Dengan kata lain, pinjaman PTPTN ini satu beban kepada mahasiswa dalam keadaan mereka keluar dapat ijazah, keluar dapat diploma yang tidak tentu dapat kerjanya, sedangkan mereka dihambat atau sedangkan mereka diliputi oleh hutang. Lebih malang lagi disenarai hitamkan mereka. Nak pergi luar negeri pun tak boleh. Kata setengah penceramah, pelajar yang cerdik ini bila ambil PTPTN tak boleh bayar hutang kerana mereka tak ada pekerjaan. Maka mereka dihambat macam penjenayah. Macam penjenayah. Maka mereka berkumpul hari ini di Dataran Merdeka untuk menyatakan bahawa mereka minta bahawa PTPTN pinjaman ini dimansuhkan hutang itu. Dengan makna pendidikan percuma. Untuk makluman tuan-tuan, pendidikan percuma ini memang satu perkara yang ditawarkan oleh Pakatan Rakyat di dalam buku jingga. Antara janji Pakatan Rakyat untuk berusaha supaya masyarakat Malaysia yang belajar mendapat pendidikan percuma. Lebih-lebih lagi. Isunya ialah lebih-lebih lagi apabila hutang perseorangan. Dalam kes mahasiswa bangun menentang hutang PTPTN inilah apabila kerajaan bermurah hati melupuskan hutang korporat Tajuddin Ramli yang berjumlah 580 juta dihapuskan untuk kepentingan seorang individu berbanding dengan hutang yang ditanggung oleh pelajar-pelajar demi kepentingan awam. Maka begitu juga mereka bangkit apabila melihat pinjaman mudah projek Lembu. Projek Lembu 250 juta bagi kepada keluarga Sahrizat, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Pinjaman mudah maknanya dapat tidak ada cagaran dan sebagainya. Yang tuan-tuan tahu, dia bukannya beli lembu tapi dia beli kondominium. Dia bukannya agihkan lembu kepada penternak-penternak di kampung, tapi dia pergi melancong. 250 juta bagi kepada satu keluarga. 580 juta diberi kepada satu orang. Sedangkan dalam Islam sendiri melihat perkara ini, al-maslahatul am muqaddamun ala maslahatil khas. Kepentingan umum hendaklah didahulukan daripada kepentingan peribadi. Maknanya kalau kerajaan yang prihatin, mereka dengar rintihan mahasiswa yang berhutang. Bagaimana cara, bagaimana mekanismenya untuk sama ada dikurangkan hutang atau dilupuskan hutang atau dikaji semula. Kerana sumber negara banyak, tuan-tuan. Daripada minyaknya, kelapa sawitnya, getahnya, bijihnya dan berbagai-bagai yang insya-Allah kalau di negeri Selangor tu pasir pun jadi sumber untuk duit kerajaan negeri yang boleh membantu rakyat. Yang kita tentang ialah ketirisan. Yang kita tentang ialah rasuah. Yang kita tentang ialah penyelewengan. Sehingga masyarakat terabai, terutamanya dalam kes PTPTN.
Mari Menteri Pengajian Tinggi, dia kata kalau menentang untuk mansuhkan hutang PTPTN, bayar balik. Mahasiswa yang berkumpul di dataran Merdeka yang menentang ataupun yang minta supaya hutang PTPTN dihapuskan, supaya mereka bayar balik pinjaman. Macam hujah JKK. JKK macam tu lah. Orang PAS, orang PKR, awak menentang kerajaan, jangan jalan dalam atas tar ni. Awak tentang kerajaan, jangan pakai epiletrik ni. Itu hujah JKK. Sedangkan tuan-tuan, sebenarnya kerajaan itu sebagai amanah. Kerajaan dipilih melalui demokrasi pilihan raya. Maka siapa yang banyak kerusi berhak membentuk kerajaan, maka kerajaan diamanah untuk mengurus, bukan harta mak bapak dia. Tolong jangan ngomong-ngomong. Itu karaoke. Contoh, bila Selangor kita dapat, bila Perak 11 bulan kita dapat, Pulau Pinang kita dapat, Kelantan dah lama dapat. Adakah kita nak buat hujah bodoh orang UMNO jangan jalan di atas jalan raya di negeri Kelantan? Tolong jangan ngomong. Tadi Toyo jangan berjalan atas jalan raya di Selangor. Gitu ke? Bukan menyelesaikan masalah sebenarnya. Hujah yang dangkal, yang politik hari ini tidak terima lah. Kerana manusia ada pilihan. Orang ramai boleh melihat bagaimana UMNO Barisan Nasional memerintah 53 tahun, 50 tahun lebih, dan bagaimana Pakatan Rakyat baru 4 tahun memerintah. Bezanya maka sebenarnya sepatutnya kita serah kepada masyarakat orang ramai untuk pilih parti mana. Sebab itu kami datang ke sini. Sebab itu kami menyertai pilihan raya. Jadi saya rasa dalam ucapan alu-aluan ini itulah saja apa yang saya nak sebut, yang nak highlight kepada tuan-tuan. Sekarang ni anak-anak kita berkemah di dataran Merdeka itu hanya nak menuntut hak mereka. Maka semua terlibat dalam isu PTPTN ni, ibu bapa pun terlibat. Maka kita fikir-fikirkanlah, apabila Pakatan Rakyat di dalam buku jingganya menawarkan pendidikan percuma, tapi pelik bin ajaib, bila surat khabar utusan keluar besar, kalau dimansuhkan hutang PTPTN, negara akan bankrupt. Ini pelik satu lagi. Tawaran Pakatan Rakyat, jika tuan-tuan undi Pakatan Rakyat, Pakatan Rakyat boleh memerintah, boleh dapat Putrajaya, maka antara janji kita ialah memberi pendidikan percuma. Masa itu Menteri Pengajian Tinggi bukan Khalid Nordin. Masa itu Perdana Menteri bukan Najib Tun Razak. Masa itu Menteri Kewangan siapa sekarang?
Najib lagi. Bukan najib. Pindah kepada orang lain yang memerintah orang lain, Pakatan Rakyat. Pandailah Pakatan Rakyat cari sumber. Pandailah Pakatan Rakyat berjimat. Pandailah Pakatan Rakyat mengurus tadbir negara sehingga boleh memberi semula beasiswa kepada pelajar-pelajar. Apa kepeningnya kita ni? Kalau ikut perbelanjaan Barisan Nasional Kerajaan UMNO yang tiris, yang rasuah, yang macam-macam penyelewengan yang didedahkan oleh laporan audit negara, memanglah bukan 40 bilion. Hutang BTPTN tu boleh jadi 100 bilion. Tuan-tuan tahu nilai 100 bilion tu berapa? Tak tahu. Saya tak tahu. Tapi 100 bilion itulah duit yang dilesapkan tiris zaman Dr. Mahathir Mohamad. Kalau belanja macam Mahathir, minta maaf kalau belanja macam Najib, kalau belanja macam menteri-menteri UMNO Barisan Nasional, memanglah negara bankrupt. Idris Jala pun kata 2019 Malaysia bankrupt. Jadi kalau tuan-tuan tak mahu Malaysia bankrupt, ubah kepada undi pakatan. Jadi saya ni macam orang penceramah pula dah. Walaupun alu-aluan, tak sedar diri punya. Jadi saya terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir. Alhamdulillah. Dan saya juga terima kasih kepada Dr. Rani Osman. 2 kali dah datang ke Berdua ni sebenarnya ditementi dulu sebelum jadi PJ. Sekarang ni dia dah jadi PJ. Untuk makluman PJ 15 hari bulan 5 kalau tak salah lah. Kalau tak salah maklumat saya tadi, Hasan Akidah akan datang ke Berdua. Saya dapat maklumat tadi. Saya tak ingat dah. Dia sebut hari bulan tu. Tak salah 15 hari bulan 5. Tempat tak tahu lagi mana. Dia akan datang ke Berdua. Dia cerita akidah ke ataupun dia cerita jangan undi PAS. Jangan undi PKR. Jangan beri satu undi pun kepada pakatan. Akidah dia. Jadi saya terima kasih kepada tuan-tuan, minta maaf kerana mengambil masa. Terima kasih sekali lagi kepada tuan rumah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.